Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau Al-Kautsar, yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasanya, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pilih kita. Ada orang Allah pilih sembahyang jemaah, ada orang Allah pilih sembahyang berjemaah, duduk dan juga duduk di dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu pula kita tak boleh rasa rugi di dalam majlis ilmu, kerana setiap orang mempunyai nama, dan setiap orang itu juga malaikat akan mendoakan khusus buat orang tersebut. Contoh Haji Din. Kalau Haji Din, maaf, saya suka ambil Haji Din, tak tahu kenapa. Kalau dia nama dia Haji Din, kalau nama dia Haji Din, malaikat pun minta apa? Doakan kepada kita, iaitu ya Allah, ampunkan Haji Din ni. Haji Din contoh bin Haji Mamat. Ya Allah, kau ampunkan Haji Din ni bin Haji Mamat, kau ampunkan dia dan naikkan darjat tingkatan. Ada. So orang berada di dalam majlis ilmu beruntung. Dah, walaupun dia sekadar nak mendengar sahaja, dia tak rasa macam dia nak belajar, tapi dia rasa nak mendengar je. Rasa-rasa nak isi lapang, isi masa kosong daripada aku duduk balik tengok buletin hitam. Baik aku duduk di dalam surau ataupun masjid, kurang-kurangnya jadi lepas kuliah aku sembahyang jemaah balik. Ada, walaupun sebagai macam tu. Tapi yang kebanyakannya dalam surau ni, kebanyakannya yang dengar je. Okay tak? Tak? Dengar je lah. Dengar pun dapat juga doa. Cuma beza je orang menuntut ilmu, Allah tingkatkan darjat ni. Macam mana tingkatkan darjat? Contoh tuan-tuan balik daripada Kuala Lumpur nak balik rumah sini, confirm daripada Bukit Raja sampai depan hospital Kelang tu jam nak mampus. Dah jam kan? Jam. Tiba-tiba dalam keadaan jam yang kita tunggu tu tuan-tuan, tiba-tiba ada 2 orang, 3 orang polis escort kita. Dia kata, tuan, jom saya escort tuan sampai ke rumah tuan. Kita rasa kita suka lah. Suka lah. Sebab apa? Polis tu ketepikan kita. Ni tuan besar nak lalu. Ada, tuan besar nak lalu. Begitu juga bila orang Allah tingkatkan, iaitu tingkatkan darjat dia di sisi Allah, bermaksud dia ni, orang ini akan menjadi orang VVIP di padang mahsyar tersebut.
Kita rasa jam daripada Bukit Raja sampai ke rumah kita di sekitar tempat tuan-tuan ni. Rasa sakit hati dia, tuan-tuan. Esok di padang mahsyar, berapa jauh punya perjalanan, tuan-tuan, dengan beribu juta orang, kita dapat VVIP, dapat lorong khas. Seperti Smartech, lorong khas kan. Dia orang yang ada VVIP, dia ada authority yang dia boleh lalu kawasan tu. Kita mudah-mudahan di antara satu daripada dia. Tak? Daripada kita rasa kita malam ni kuliah pula, aku balik lah. Aku balik lah. Aku balik tu tak dapat dah. Nak dapatkan duduk di dalam kuliah tu juga kena ada hidayah. Allah pilih kita dengan hidayah wa taufiq. Hidayah ni ada berapa banyak hidayah? Banyak, tuan-tuan. Pada malam ni saya bawa 5 je hidayah. Yang pertama, hidayah lahir ya. Di mana hidayah kita lahir-lahir, tuan-tuan, Allah bagi hidayah dah. Semua orang, tak kira orang tu Hindu ke, Cina ke, Melayu ke, Islam ke, tak Islam ke, Allah bagi juga. Hidayah apa? Iaitu hidayah lahiriah tu, kita nak minum susu, tuan-tuan. Kita ada ajar tak anak kita minum susu, sedut susu? Tak ada. Dia sedut sendiri, tuan-tuan. Tak percaya, tuan-tuan, balik nanti tengok anak tuan-tuan minum susu je. Tak percaya, tanya agak-agak sekarang. Agak-agak pun tahulah. Dia sumbat dia tu, dia tahulah dia nak minum macam mana. Tak ada siapa ajar. Allah bagi hidayah kepada dia. Maka di situ, tuan-tuan, Allah bagi lagi hidayah yang kedua, iaitu hidayah panca indera. Hidayah panca indera ni apa? Hidayah panca indera ni tak ada orang ajar kita masin, tak ada orang ajar kita manis, tak ada orang ajar kita pahit, tak ada orang ajar kita masak. Kecuali nama-nama tu orang ajar. Oh, ni manis, gula ni manis, rasa ni manis. Gulai ni rasa ni masin, jeruk rasa ni masam, tapi rasa dia tu, panca indera tu, rasa dia tu, tak ada siapa ajar. Allah bagi hidayah, itu hidayah panca indera. Maka tidak cukup dengan itu, tuan-tuan. Hidayah yang ketiga adalah hidayah bil aqli, iaitu hidayah akal. Iaitu kita boleh kenal bila kita dah meningkat dewasa sikit, umur 6, 7 tahun, 8 tahun, kita dah beza, dah tahu beza. Beza apa? Beza baik dan buruk. Beza wangi dan busuk. Beza apa? Beza jahat dan baik. Beza hodoh dan cantik. Tak ada siapa pun ajar kita cantik, tak ada siapa ajar pun kita hodoh. Tak ada. Maka Allah bagi hidayah, iaitu hidayah akal. Ada pun juga, tuan-tuan, tidak cukup dengan hidayah akal. Ada orang juga buat baik tapi tidak menepati hukum syarak. Ada juga orang buat jahat, memang jahat tu memang jahat dah. Maka Allah bagi juga hidayah, dinamakan hidayah ad-din, iaitu hidayah agama. Maka di situlah barulah kalau kita buat baik sekalipun ada syarak dia. Tuan-tuan, dan kita nampak je orang tu baik tapi makan rasuah, itu jahat. Nampak baik, tapi bila hidayah ad-din melarang ataupun membataskan sesuatu, maka di situ dinamakan hidayah ad-din. Ada juga orang Allah bagi hidayah kepada orang tersebut, hidayah ad-din. Contohnya apa? Iaitu hidayah ad-din ni orang Melayu kita. Orang Melayu kita lahir-lahir je Islam. Lahir-lahir je Islam. Kita azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Bila kita qomat telinga kiri, tuan-tuan, besar, tuan-tuan, tak pakai tudung, tak tutup aurat. Hidayah ad-din, dapat hidayah ad-din. IC Islam, nama Islam, tapi tidak mengamalkan agama tersebut. Maka nak amalkan agama tersebut, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah turunkan juga kepada kita, iaitu hidayah wa taufiq. Hidayah wa taufiq ni, tuan-tuan, adalah sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal hidayah wa taufiq ni, kerana bila kita minta baru kita dapat. Contoh tadi Tok Imam baca doa. Tuan-tuan perasan Tok Imam baca doa? Ada tiga doa tentang hidayah.
Ke tuan-tuan amin Ustaz? Aku tak faham Ustaz. Aku amin je Ustaz. Ke tuan-tuan tengah melamun ke mana kita sekejap lagi lepas kuliah ni, aku nak minum teh tarik kat mana? Kan? Aku nak minum teh tarik kat mana lepas ni? Ataupun jadi kerang malam kan ada gambar wayang apa cerita best, Astro apa cerita best. Minta Ustaz kuliah malam ni cepat habis. Memang malam ni saya tak cepat habis. Kenapa? Saya ada second kuliah lagi dekat Pandai Indah tu kan. Agak jauh tak? Jauh kan? Masjid Al-Azim. Kitab hadis Tirmizi dengan kitab usul fiqh At-Taif Isyarah. Anak saya ada kelas di sana. Jadi 85 bertilah. Jangan risau, kita awal lagi. Jadi tuan-tuan, iaitu doa yang pertama saya dengar daripada imam tadi, Rabbana ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, jangan kau bolak-balikkan hati kami ni. Ya muqallibal qulub, jangan kau bolak-balik hati ni. Hati ni jangan kita bolak-balik. Ada, wahai hati, jangan kau bolak-balik. Bila tu kekalkan kami di al-adinik dalam agama dan ala ta'ati dan atas ketaatan. Ada, itu kita minta ke Allah. Yang kedua iaitu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kalau kebaikan itu ada kebaikan itu, berikan aku kekuatan untuk aku buat. Itu hidayah. Ada, kalau benda itu benda batil, maka jauhilah akan aku. Ada, itu dah doa hidayah. Yang ketiga apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah apa? Surah Ali Imran. Ayat apa? Ayat 8. Ayat 8. Rabbana ya Allah, jangan kau bolak-balikkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk. Hidayah. Ada 3 doa imam tadi duk baca. Sampai terbatuk-batuk imam. Tuan-tuan tak nak tolong imam tadi. Ada, kita ada mana yang lancar sikit baca tu, tepat lah. Ada. Jadi tuan-tuan, kita tengok dekat situ tuan-tuan. Ada imam dia baca tadi doa tadi tentang semua tentang hidayah. Semua tentang hidayah. Seronoknya kira kita dapat hidayah bitaufiq, iaitu berpegang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah pilih orang-orang. Ada orang-orang ni Allah pilih, bukan semua orang. Kalau semua orang tuan-tuan, dan tentu Allah pilih ni semua orang duduk dalam taman ni, berada di dalam surau ni, maka limpah sampai keluar. Ada, tapi Allah pilih certain people. Ada untuk duduk di dalam majlis ilmu, dan Allah meningkatkan, menaikkan darjat seseorang apabila orang itu menuntut ilmu. Ada satu cerita. Bila nak masuk cerita dia, dia segar sikit. Bila masuk dekat bab-bab ni tuan-tuan, gaya gitu. Ada satu cerita yang telah diceritakan oleh guru saya. Apabila kami daripada Penang sampai nak balik ke KL lah. Ada minggu lepas cerita bab ni. Kata guru saya, Syekh Abdul Qadir Al-Jufri, iaitu dia kata ada seorang pakcik ni, dia sangat-sangat benci orang Islam. Bukan setakat benci orang Islam, bahkan benci agama Islam. Satu hari, pendek lah cerita tuan-tuan. Satu hari, dia kerana benci, terlalu excited benci ni, melampau-lampau benci ni, dia beli ke dia ambil ke, tak tahulah. Dia ambil perut babi tuan-tuan, bungkus dan letak kat tempat imam. Dia pergi ke masjid kawasan dia letak kat kawasan tempat sujud imam, perut babi tu. Na'udzubillah min zalik. Dahsyatnya orang macam tu. Kenapa? Sebab dia benci orang Islam, sebab anak dia telah masuk Islam.
Anak dia diberi hidayah kepada Allah, daripada Allah, masuk Islam. Lalu oleh kerana dia benci tu, dia letak perut babi. Boleh sebut babi dalam surah? Ha? 3 orang cakap boleh. Tak boleh cakap babi dalam surah, tak elok. Habis khinzir tu apa? Khinzir dalam bahasa Arab. Kita apa? Orang Melayu. Orang Melayu cakap babi. Tak kira lah. Khinzir bahasa Arab. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, ada iaitu Allah melarang kita daripada kita makan daging khinzir. Maka kita cakap khinzir. Kalau kita boleh cakap, kalau tuan-tuan faham bahasa Arab, saya boleh ceramah dalam bahasa Arab, tak ada masalah. Kita orang Melayu, kita bahasakan dengan orang Melayu. Lalu tuan-tuan, imam tu pun bungkus-bungkus lah. Kalau kita rasa kita orang buat kat kita macam ni tuan-tuan, buat kat surau kita macam ni tuan-tuan, kita akan rasa celakanya orang buat macam ni. Kita menjempah orang ni. Tapi imam tu dengan relax tuan-tuan, ambil sejadah tu, tengok tak ada meresap apa semua, dia ambil sejadah tu, dia bungkus-bungkus, dia tanam. Habis pada tu tuan-tuan, satu hari tu pakcik ni yang kata benci Islam ni berjumpa dengan Tok Imam tersebut. Berjumpa dengan Tok Imam tu. Lalu berjumpa dengan Tok Imam, wahai Tok Imam, ajarkan aku mengucap. Ajarkan aku mengucap. Tok Imam ni pun pelik. Dia dah tahu dah, orang tua ni memang benci orang Islam. Tak suka orang Islam. Sebab apa pun tak tahu. Disebabkan antara satu sebabnya adalah anak dia sendiri masuk Islam. Itu sebab, salah satu sebab lah. Bila di situ tuan-tuan, Tok Imam tu lah ajarkan dia mengucap. Pada hari itu, pada tengah hari, waktu Jumaat. Waktu Jumaat tuan-tuan. Habis pada tu tuan-tuan, habis pada tu, dia pun balik, dia pun tak sembahyang Jumaat. Dia pun tanya Tok Imam, habis tu aku sudah Islam lah. Tok Imam kata apa? Ya, engkau dah Islam. Dia balik tuan-tuan. Dia balik tuan-tuan. Habis dia balik, petang tu berbetulan pula anak dia balik rumah. Anak dia balik rumah, ketuk pintu. Dan ketuk pintu dia tak jawab tuan-tuan. Pusing pintu belakang dapur, buka pintu dapur, masuk-masuk, tengok ada orang. Ada orang sedang berbaring. Lalu tuan-tuan, digerakkan anak dia oleh bapa, digerakkan anak dia, gerak bapa dia. Tengok-tengok tuan-tuan, dah mati dah tuan-tuan. Mati waktu hari Jumaat tuan-tuan. Mati waktu Jumaat, dalam baru masuk Islam. Senang je dapat free syurga tuan-tuan. Kita yang free Islam ni saya cakap. Kali-kali saya berurusan diri saya sama-sama jemaah-jemaah masjid dan surau. Kita yang free Islam ni tuan-tuan, mudah je Islam dengan kita ni. Lahir 3 azan 3 kanan, qamat 3 kiri, dah Islam automatik, tak payah tekan kelas. Automatik tak payah tekan ni, automatik Islam. Pun kita rasa malas nak belajar tentang Islam. Islam ni pun kita malas nak belajar. Patutnya kita tuan-tuan, dah 20 tahun kita Islam, 20 tahun tu kita Islam, patutnya Sahih Bukhari dah khatam sekali. Betul tak? Kalau kita lah, Quran dah khatam banyak kali. Sahih Bukhari adalah bila kita duduk di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kitab yang kedua paling sahih selepas Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Siapa yang dah khatam Sahih Bukhari ni? Tak ada. Kitab Sahih Bukhari mengandungi 5,788 hadis. Penat-penat Imam Bukhari mensaring hadis di Masjidil Haram selama 14 tahun. Menjaring 1.2 juta hadis tuan-tuan, dihimpunkan di dalam Sahih Bukhari, iaitu sebanyak 5,788 hadis. Kita belum khatam dia. Quran alhamdulillah kita khatam. Lepas tu kita kata, Ya Hanana Zahara dinul mu'ayyad bizuhuri Nabi Ahmad. Kita kata beruntungnya apabila kita ni menjadi umat Nabi SAW. Kita sayang Nabi SAW. Sahih Bukhari kita buat bodoh ya. Patutnya kalau 40 tahun hidup di dalam Islam, Sahih Bukhari
wal muslim, kita dah khatam juga. 2. Ada masuk 60 tahun sunat sitah, selama je kita dah boleh baca tuan-tuan. Ada. Lepas tu nanti kan kita duk sebut, kita duk cinta Nabi, kita duk sayang Nabi, mahabbah Rasulullah. Oh bagus, majlis tu bagus. Ada tanya kau ada baca hadis Sahih Bukhari? Tak pun. Ada. Itu satu masalah tuan-tuan. Kata cinta Nabi, kalam Nabi kita tak mengaji, kalam Nabi kita tak baca tuan-tuan. Ada. Tapi kata cinta Nabi. Kan bila kata mulut kata je tuan-tuan, hati tak kata, termasuk orang tu orang munafik kan. Ada. Mulut dia kata sayang, tapi hati tak kata sayang, termasuk munafik. Ada. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah pilih kita. Dalam bila pilih kita tuan-tuan, tak cukup dengan Allah pilih kita, biar kita kekal istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Saya ambil daripada Tok Imam baca ni. Sedap pula Tok Imam baca ni. Ayat yang saya suka. Iaitu dalam surah Al-Baqarah, dan ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, Allah firman apa? Wa basyiril ladina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa uddu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahhar wa hum fiha khalidun. Sadaqallahu azim. Allah kata wabashirin, akan kabarkan berita gembira kepada siapa? Al-amanu was-salihat, orang beriman dan beramal soleh. Kabarkan mereka ni berita gembira. Sebab apa? Allah dah firman orang yang beriman dan ciri-ciri orang bertakwa, ayat 1 sehingga ayat 5, betul? Kan? Lepas tu Allah firman 2 ayat, innal ladina kafaru min ahli kitab, innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum. 2 ayat tentang orang kafir. Dan lepas pada tu tuan-tuan, sampai ke sebelum ya ayuhan nasu budu tu. Tadi Imam Duk baca tadi daripada situ, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada ayat itu, sebelum ayat itu tuan-tuan adalah ciri-ciri orang munafik. Dan ayat yang wahai orang ya ayuhan nas tu, manusia, Allah bagi tahu, Allah seru manusia. Ada su'budu rabbakumul ladzi, ada berhambakan diri kepada rabbakumul, iaitu Tuhan kamu. Ada mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan bawahnya tuan-tuan cerita pula tentang azab-azab api neraka pada orang munafik yang diceritakan sebelum ayat tadi. Jadi tuan-tuan, ayat yang ke-25 ni Allah cerita apa? Wa basyiril ladzi, kabarkan berita gembira pada orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapat habuan ataupun balasan, iaitu syurga tajri min tahtiha al-anhar, iaitu syurga yang mengalir di bawahnya air apa tuan-tuan? Air sungai. Yang kedua air apa? Air susu. Yang ketiga air apa? Air arak. Yang keempat madu tu sebut kat sini. Air madu. Air madu Ustaz. Air madu. Bila air madu ni tuan-tuan, khalidina fiha, maka khalidin tajri min tahtiha al-anhar, dengan Allah bagi juga dengan mahligai apa semua, kita beruntung. Dan Allah pilih kita, mudah-mudahan Allah pilih kita di dalam masuk di dalam syurga Allah esok tuan-tuan. Dan maka bersaksilah, surau kita duduk ni tuan-tuan akan menjadi saksi. Orang yang sekelilingnya akan menjadi saksi. Ada apa lagi? Benda-benda yang hidup tuan-tuan akan menjadi saksi. Di hari kiamat esok nanti kita berada duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan mukadimah itu menjadi pengajaran buat diri kita tuan-tuan. Lagi 15 minit yang saya nak kudah tuan-tuan. Saya nak baca kitab mukadimah kan. Siapa ingat mukadimah?
Mukadimah ke? Mana? Saya sampai mana ni? Tak. Saya kata saya nak baca mukadimah ke? Ataupun saya dah baca dulu, iaitu tentang apa ni? Tentang kisah-kisah Imam Nawawi. Sedikit Sikit ada sikit. Baru je tuan-tuan 2 minggu, tuan-tuan dah lupa dah. Apa ni? Tuan-tuan ingat tak Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitu wafat bila? 676 Hijrah. 676 Hijrah. Okey. 24 jam. Okey, dah baca tu. Okey tuan-tuan, kita akan masuk mukadimah lah. Mukadimah ni tuan-tuan, kebiasaan je. Mukadimah ni memang syarahnya terlalu panjang. Saya dah beritahu tuan-tuan, iaitu mukadimah ni walaupun nampaknya mulai dengan dalam kitab saya, di dalam kitab tuan-tuan tak tahulah macam mana. Siapa yang dah beli? Lagi seorang terjemahan Indonesia. Kita Arab. Sejawi. Kita masuk mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam bab mukadimah kitab Al-Azkar karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan wafatnya pada 676 Hijrah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif kita rahimahullah ta'ala, yang wafatnya pada 676 Hijrah. Kita kena beza tuan-tuan, kalau tok guru ataupun mana ustaz akan berkata qala musannif ataupun qala muallim rahimahullah ataupun hafizullah ta'ala. Apa beza rahimahullah ta'ala dengan hafizullah ta'ala? Iaitu rahimahullah ta'ala iaitu musannif ataupun pengarang tersebut sudah meninggal dunia. Rahimahullah ta'ala bermaksud mudah-mudahan Allah merahmati dia. Okey, iaitu apa pula hafizullah ta'ala? Iaitu hafizullah ta'ala pengarang ataupun penulis ataupun penyusun masih lagi hidup, dan hafizullah ta'ala itu bermaksud mudah-mudahan Allah pelihara dia. Kita kalau kita dengar Tok Guru sebut qala musannif rahimahullah ta'ala, pengarang tersebut sudah meninggal dunia. Kalau qala musannif ataupun qala muallim hafizullah ta'ala, pengarang itu masih hidup. Kita dapat beza lah di situ. Alhamdulillah, syukur segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Maha Mulia lagi Maha Mengampun, pemutus segala ketentuan, penentu segala perkara, yakni yang memasukkan malam ke dalam siang sebagai petunjuk bagi mereka yang memiliki hati dan penglihatan. Segala puji bagi Allah lagi Maha Esa. Kita tengok tuan-tuan, di mana pengarang ataupun penulis kitab-kitab tuan-tuan, yang pertama dulu kita akan pengarang akan letak iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, perkataan asal daripada bismi, iaitu alif sin mim. Alif sin mim itu adalah ismi daripada nama tuan-tuan. Maka alif di dalam huruf hijaiyah tidak dikira huruf, dia adalah dikira sebagai sandaran ataupun tongkat. Maka di situ tuan-tuan, dia letakkan padanya pada ba, daripada sin itu, ba dengan sin itu dan mim itu sendiri ada maksud yang tertentu. Daripada segi kaedah nahwu tuan-tuan, dari segi kaedah bahasa Arab sendiri, kalau saya bicarakan di dalam kuliah awam, dah tentu orang tak faham. Dia kata, ustaz, aku malah lah. Baru ba sin mim tuan-tuan, kita rasa malah nak mengaji dah.
Ada, kalau kita nak tahu rahsianya apa dia pada ba itu, ada, kita kena cari juga di dalam kitab Muqaddimah Murakil Ubudiyah, iaitu karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Ini Imam Nawawi, iaitu Imam Nawawi yang pertama. Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia, dinamakan Imam Nawawi juga. Dan Imam Nawawi itu Imam Nawawi yang kedua. Sebab apa? Iaitu sangat alim, yang sama juga dia punya ilmu itu dekat sama dengan ilmu dia dengan Imam Nawawi yang pertama. Ada, maka di situ tuan-tuan ada telah dibicarakan tentang ba itu apa, sin itu apa, mim itu apa. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Murakil Ubudiyah, ada juga di dalamnya terjemahan dia. Tuan-tuan boleh cari kitab itu di Wisma Yakin. Lain tempat ada. Wisma Yakin tingkat 2, tuan-tuan boleh cari. Nah, maka di situ tuan-tuan, bismillah, maka Allah itu siapa? Allah itu siapa? Kita baca di dalam kita baca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita bagi tahu dah sebelum ni, kuliah sebelum ni, alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Tu Allah ni siapa? Allah itu mentadbir alam itu sendiri, tuan-tuan. Ada, segala puji bagi Allah. Pujian hanya layak bagi Allah. Tidak ada orang lain lagi boleh layak dipuji kecuali Allah. Ada berjuta-juta maksud. Kalau kita nak cari maksud demi maksud tuan, kaji masuk dalam alhamdulillah, tuan. Nescaya kita tidak sampai tahap ilmu dengan kita, tahap akal kita tak sampai, tuan. Maka cukup dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin, Tuhan pentadbir alam itu sendiri. Yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini bismillah je, tuan-tuan. Muqaddimah dia bismillah lah. Bulan depan boleh. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuan-tuan bila tengok dalam surah Al-Fatihah, dalam surah Fatihah itu sendiri, ayat yang pertama Bismillahirrahman Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bila kita lihat di dalam surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, Allah ulang balik dan sama Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu menunjukkan Asma'ul Husna, iaitu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah bagi kita Allah bagi kasih sayang, Allah dengan sifat penyayang, Allah dengan sifat pengasih itu sendiri. Ada, dan Allah bagi peluang kepada orang yang kufur kepada Allah. Allah bagi peluang juga orang yang selalu buat dosa dengan Allah supaya bertaubat. Sebab apa? Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, iaitu Ar-Rahman. Ada, Allah bagi nikmat walaupun hang kufur, walaupun hang ingkar, walaupun hang lawan aku, kata Allah. Aku bagi hang nikmat, aku bagi hang rasa nikmat, aku bagi. Tapi kata Allah, ingat, kalau hang kufur, ingat azab aku amat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah firman gitu. Sebab apa? Kalau nikmat yang aku beri, kau syukur akan kepada aku. Syukur tu masuk macam mana? Syukur tu kita buat segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan syukur. Bukan setakat cakap alhamdulillah. Bukan setakat macam tu. Ada. Tuan-tuan tengok tak baru-baru anugerah prestis berita harian. Tengok. Saya dengar 11 berita. Yang belakang-belakang tu tak tahu. Kakak-kakak tengok, jangan bohong dalam surau. Tak tengok live, tengok ulangan lah. Tak tengok ulangan, tengok dalam berita harian sendiri. Nak ambil tahu, nak ambil kira nak tahu juga siapa yang artis paling popular. Jam tu kan, artis paling popular. Pening kepala. Tahu pula sensation siapa itu? Ya, betul tak sensation? Betul lah, tuan-tuan tengok ada. Maka di situ tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kata semua orang cakap dengan tak tutup auratnya, alhamdulillah saya mendapat ingat. Terima kasih kepada sokongan-sokongan kalian. Alhamdulillah. Walhal dia tak tahu maksud alhamdulillah tu apa. Kita syukur kepada Allah, maksud kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tutup aurat. Ini artis perempuan, alhamdulillah. Apa cerita, bro? Tak tutup aurat pakai skirt lah tu, alhamdulillah. Dia sendiri tak tahu maksud alhamdulillah tu sendiri.
tapi dia mengucapkan Alhamdulillah. Kata bila kita tak faham satu-satu bahasa, kita cakap, kita suka macam gila lah tuan. Ada. Maka di situ tuan-tuan, kalau kau tak faham maksud, baik kau tak payah cakap. Ada. Gitu. Maka Ar-Rahim, Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ulang juga di dalam surah Al-Fatihah 2 kali. Menunjuknya pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu Allah sangat luas untuk kita nak bertaubat tuan-tuan. Selagi mana kita belum tahap nyawa kita tu sampai ke dinamakan gharghalah. Ini dinamakan gharghalah. Nyawa kita tak sampai ke gharghalah lagi. Ada. Boleh dah ni. Dah sampai ke gharghalah ni. Rabbana sami'na wa Rabbana Allahumma salli ala Muhammad. Iaitu ayat kata, ya Allah, aku dah dengar neraka, aku dah dengar siksa neraka, aku dah lihat syurga, aku dah lihat neraka. Ada, maka kembalikan aku nak buat kerja soleh. Kerja soleh di situ dikatakan apa? Katakan juga subhanallah. Subhanallah pun kira soleh juga. Ada, kata kalimah subhanallah. No way boss. Bukankah aku cukup masa aku bagikan kepada engkau 70 tahun, 60 tahun, 83 tahun, tak mati-mati kita kan. Ada, bila dah mati baru kita dah Rabbana sami'na. Sami'na bila kita dah dengar, wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Tak mungkin. Allah tak bagi dah. Lepas cukup dah tu. Ada mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ sifat Ar-Rahim, sifat Ar-Rahim. Kita baca dalam Asmaul Husna, ada juga Allah bermula dengan nas'aluka ya man huwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mula dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah nak menunjuk sifat Allah penyayang dan pengasih. Ada, selesai. Kalau untuk guru tuan-tuan, bismillah je 3 kali pertemuan, belum habis ni. Maka di situ. Dan bismillahirrahmanirrahim juga ni adalah ayat akidah. Ada ayat akidah. Permulaan kita dengan kita perbuatan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka jadilah perbuatan itu berkat. Maka berkat itu juga dipanggilkan ibadah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita nak keluar daripada rumah tuan-tuan, kita keluar dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sudah mencukupi. Ar-Rahman Ar-Rahim tu kalau tambahan lagi bagus. Tapi bila kita bismillahirrahmanirrahim, keluar kita tu, setiap langkah kita tu sungguh ibadah. Ada, kita keluar nak pergi mana? Kita keluar nak pergi kerja tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar pada pintu, buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Ada, dengan Allah ni aku minta dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ni. Ada, mudah-mudahan kita buat kerja dalam keadaan ibadah. Ada, kita makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dengan kiranya makan dengan ibadah. Dalam keadaan kita beribadah. Apa kita lagi? Kita nak masuk bilik air, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam bilik air, sebelum nak masuk bilik air tu bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita buat najis tuan-tuan, kira juga kita masuk tu dapat pahala ibadah. Pahala apa? Pahala bismillahirrahmanirrahim. Betapa banyaknya tuan-tuan bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia punya fadilat dia tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Ada, sebelum kita dah keluar tuan-tuan, kita nak sembahyang bismillahirrahmanirrahim. Banyak benda perkara yang kita baca dengan ucap kalimah bismillahirrahmanirrahim. Ada juga tuan-tuan, iaitu tuan guru saya iaitu Datuk Ismail Khabus. Dia kata apa? Kalau kita nak masuk rumah, sebelum kita nak masuk rumah, baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. InsyaAllah rumah kita tu tak ada orang nak sihir kita. Ada kalimah bismillahirrahmanirrahim. Saya tuan-tuan. Tak faham apa dia tu lah. Baik. Maka di sini disebut lagi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang telah membangunkan pilihan orang pilihan di khalayak makhluknya dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik. Allah Ta'ala je yang bagi hidayah. Innaka la man ahbabta. Ada kau ni kata Allah Muhammad, kau tak boleh bagi siapa pun hidayah
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun engkau kasihi orang itu, engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang itu kerja aku, kata Allah. Ada yang memberi taufik kepada hamba terpilih dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berbakti, dan yang menyedarkan orang yang dicintai lalu menjadikan mereka zuhud. Zuhud ni apa? Siapa faham maksud zuhud? Yang tuan-tuan faham lah. Zuhud Ustaz, kita kena pakai jubah koyak-koyak. Salah. Zuhud Ustaz, kita kena datang surau naik basikal Ustaz. Salah. Zuhud Ustaz, kita datang kalau naik motor tu dia punya starter pun tercabut Ustaz. Salah. Zuhud Ustaz, kita kena pakai kain Ustaz. Salah. Zuhud apa? Zuhud dia tidak ada letaknya di dalam hati dia ke harta dunia ni di dalam hati dia. Dia tidak letak harta dunia ni dalam hati dia. Walaupun dia datang naik Mercedes. Ada orang ni bukan zuhud ni, orang ni riak. Salah. Kita tak tahu dalam keadaan ni. Ada zuhud ni, ada dia walaupun dia datang naik Mercedes, ada untuk keselesaan. Dia tak menunjukkan rasa riak dia. Dia tak menunjukkan rasa riak dia. Takut orang yang pakai motor, tata yang terikat dengan alat kat bakul, letak dalam handle tuan-tuan, nak start kena ambil starter tu letak, baru start tuan-tuan, ingat cabut dengan exhaust tuan-tuan. Takut dia lebih riak daripada orang yang pakai Mercedes. Kita kena faham Zuhud ni. Itu sebabnya kalau untuk guru kita pandang dia pakai Toyota Velfire contoh, ni ustaz ni tak zuhud ni. Ustaz tak zuhud. Kita fikir macam tu. Sebenarnya tuan-tuan, zuhud ni bukan terletak pada nampak pada harta. Dia harta dunia tu tak letak pada di dalam hati dia. Takut bila tuan-tuan kita tengok dengan kadar dia pakai kereta-kereta mewah tuan-tuan, dia datang masjid. Ini kau pakai kereta kancil ni 3 biji 10,000 tu. Kereta kancil sekarang 3 biji 10,000. Datang masjid, datang seberapa pun tak. Nak sedekah RM1 pun rasa. Orang yang pakai kereta Bentley. Saya tadi nak lalu on the way, saya nak masuk tadi tuan-tuan. Saya dah sampai sini pukul lepas sebelum asar tadi saya sampai dah. Ada perjumpaan tadi di Bukit Tinggi tadi. Lepas tu saya salin baju dekat masjid tadi. Dalam saya salin baju dekat masjid tadi, lepas tu saya keluar. Nak keluar saya terselisih dengan seorang jemaah masjid tu pakai Bentley tuan-tuan. Bentley harga 1.2 juta. Hebatnya. Tapi bila aku pakai begitu aku pergi masjid. Tapi bila orang tu pakai, dia bawa pergi masjid tuan-tuan, bukan nak riak, tapi dengan ada je benda yang dia ada, dia bawa dalam masjid. Dan benda itu menjadi saksi esok di akhirat esok. Kan aku bawa juga kereta mewah aku ni, walaupun aku pergi masjid. Menjadi saksi. Walaupun dia beli 1 juta, walaupun dia beli 2 juta tuan-tuan, benda itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa tunggangan dia pergi ke masjid tuan-tuan. Ini pakai kereta kancil tuan-tuan. Dia pakai kereta kancil, singgah masjid, cantik dah. Masuk dalam tandas, cantik tak apalah, masuk dalam tandas. Lepas masuk dalam tandas, keluar dari kereta kancil, start enjin, belah macam tu je. Buang hajar, buang najis ke dalam masjid. Bukan dalam masjid, tapi di dalam jaman masjid, tapi tak sembahyang dalam masjid, belah macam tu je tuan. Ini bukan zuhud. Kita kena faham bab zuhud tu sungguh-sungguh. Mereka zuhud terhadap dunia ini sehingga mereka berusaha mencapai keredaannya. Kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ni, pada ni kita tak ada cari dah benda. Yang penting kita nak cari ilmu. Dan cari ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, iaitu orang mencari ilmu ini, iaitu yang pertama sekali niat nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali di situ mengkategorikan, macam mana nama? Dia mengkategorikan tiga jenis orang untuk mencari ilmu.
Ada, yang pertamanya adalah orang yang mencari ilmu, nak cari apa? Cari redha Allah, dan aku nak ada ilmu tu untuk amalan aku, dan aku nak menyampaikan. Ada. Golongan yang kedua adalah cari ilmu, tapi aku nak juga pengikut aku nak famous, aku nak ada pengikut, dan aku nak juga kerana ilmu tu juga aku menjual agama. Yang ketiga tuan-tuan, sama juga yang kedua, cuma tambah sikit apa? Cuma tambah sikit, kalaulah aku duduk bersama-sama dengan penguasa, iaitu pemerintah, dan pemerintah itu menyuruh pula, iaitu apa? Iaitu contoh golongan-golongan orang yang mufti ataupun golongan orang yang bijak pandai, ada untuk mengeluarkan satu-satunya fatwa. Ada, dan juga kata Imam Ghazali, takut orang jenis ni tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dia tak sempat bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mati dalam kufur, tuan-tuan. Ada 3 jenis golongan, tuan-tuan. Itu sebab, tuan-tuan, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa akhir zaman ni, tuan-tuan, akan ada fitnah pada orang yang otoritinya apa? Otoritinya macam tok guru, otoritinya seperti ulama, ada fitnah pula dengan otoritinya sebagai mufti, tuan-tuan. Ada, kita takut jenis-jenis golongan-golongan ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok TV3 semalam, Pusnas. Tak tengok? Isu GST dalam perspektif Islam. Tak tengok? Saya tak nak ulas kat sini lah, sebab ada rakaman. Okay. Bila ada seseorang yang, saya tak nak sebut, ada seseorang yang mengatakan Sayyidina Umar mengambil cukai daripada rakyatnya, cukai daripada rakyatnya. Bila kita tak tahu cukai daripada rakyat, boleh kita ambil. Jikalau sesebuah negara itu tidak ada sumbernya, sumber galiannya, sumber alam semula jadinya, kita tak ada, maka kita boleh juga ambil sedikit. Pada asalnya hukum cukai ni, hukum jizyah ni, bukan pada orang Islam. Hukum asal pada orang Islam adalah hukum zakat. Zakat pula bukan diambil pada semua orang. Zakat ini diambil pada certain people, seperti orang kaya. Diambil zakat dan memberi kepada orang miskin. Ambil harta orang kaya ni sebanyak 2.5%. Tidak ada kata lebih pada 2.5%. Sebab kita kalau ambil lebih pada 2.5%, maka itu menjadi zalim, tuan-tuan. Menjadi zalim. Maka di sini, tuan-tuan, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada ulama yang mengharuskan cukai, tapi bersyarat, iaitu ada 6 syarat. Ada 6 syarat berkaitan dengan hukum yang kata boleh ambil cukai daripada rakyat. Salah satu cukai, iaitu syarat dia adalah bila mana kerajaan itu sendiri tidak membelanjakan hasil daripada cukai itu untuk diri sendiri, untuk pemerintah, untuk peribadi sendiri. Ada lagi tapi tak adalah banyak. Tuan-tuan kalau nak tahu, tuan-tuan boleh buka dalam e-fatwa, ataupun tuan-tuan boleh buka dalam Majlis Fatwa Kebangsaan. Majlis Fatwa Kebangsaan. Kat situ ada 6 syarat yang kata boleh, harus GST ni. Harus. Jangan tuan-tuan potong video saya, dia kata ustaz ni kata harus jam. Situ. Jadi kita macam mana kita nak kata ambil cukai-cukai ni bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Tapi bila kita dah ada cukai, bayangkan, tuan-tuan, kita beli dengan harga RM1 air mineral. Orang kaya beli harga air mineral RM1.06. Cukai GST yang kata 6 sen itu, walaupun 6 sen kita nampak sedikit, tuan-tuan, bila dalam keadaan volume yang banyak, dia akan menjadi banyak. Bila orang kaya beli dengan harga RM1.06, kita yang katakan orang yang fakir ataupun orang yang miskin,
Orang yang miskin ini beli dengan harga yang sama, RM1.06. Di manakah keadilan yang kata cukai itu, iaitu cukai itu bukan kepada orang Islam, cukai itu pada orang yang bukan Islam. Ada orang cukai pada orang bukan Islam pun ada dia punya ni, dia punya kiraan-kiraan dia. Tapi tidak semacam macam semalam seseorang itu tidak menceritakan hal ini. Itu saya cakap. Dalam semalam dalam TV3 itu soal jawab, program soal jawab tu banyak orang mengkritik tuan-tuan. Tapi saya lihat je tuan-tuan, bagi dia sebut, bagi dia cakap, nak tengok apa dia cakap. Tidak sebut langsung tentang cukai dan zakat ini. Dia cerita bab Umar. Kalau kita kata kalau Umar, kalau kita kata salah GST ni, dia kata Umar pun salah lah. Dia nak kait gitu. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh cara tu, tak boleh, tak kena. Tak kena.